Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini statusnya sahih, direkodkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi hadis yang kita akan baca ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أو كما قال hadis Bukhari Muslim. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Seperti mana hadis-hadis sebelum ini yang kita dah baca dan kita dah lalu, nadanya ataupun perkataannya sama. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadinya kiamat. Sebab itu hadis ini diletakkan di bawah bab hadis-hadis akhir zaman ataupun hadis-hadis fitnah, kerana dia termasuk di dalam bab tanda-tanda kiamat. Cuma kita tahu tanda-tanda kiamat itu dibahagikan dua. Satu yang disebut sebagai asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar, yang tanda-tanda kiamat yang besar. Ada lebih kurang 10. Keluarnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Al-Mahdi, keluarnya Ya'jud Ma'jud, terbitnya matahari daripada barat. Itu tanda-tanda besar. Adapun yang kita lalui pada 2-3 kelas kita yang lepas, termasuk malam ini antara tanda-tanda kecil. Dan kita dah sebut dulu, kata para ulama, tanda-tanda ini ada yang telah berlaku. Seperti apa? Dilantiknya Nabi atau diutusnya Nabi sebagai Rasul, itu juga sebahagian daripada tanda kiamat. Nabi kata, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Apabila Allah melantik, mengangkat aku sebagai Rasul, bu'ithtu, Allah menghantar aku sebagai Rasul dengan hari nak berlakunya kiamat, kahatain, seperti ini. Maksudnya dekat dan hampir. Sebab itu dilantiknya, diutusnya Nabi Muhammad itu daripada tanda-tanda kecil kiamat. Jadi ada yang telah berlaku, ada yang sedang berlaku, dan ada yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan, apa hadis yang kita nak baca ni, kita akan tengok sama ada dia telah berlaku, sedang berlaku, ataupun akan berlaku dalam masa yang dekat ni. Tidak akan terjadi dan tidak akan berlakunya kiamat, kata Nabi, hatta yamurra, sehinggalah sampai pada suatu keadaan, pada suatu zaman, pada satu masa, berjalan seorang lelaki, yamurra, marra yamurru. Marra yamurru ni artinya lintas, berjalan, lalu. Kan kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, marran nabi biqabrain, Nabi melintasi
atau melalui 2 kubur. Yang Nabi pacak pelepah tamar tu, hadis riwayat Bukhari. Marran Nabi, Nabi lalu. Hadis ni Nabi kata, apabila dekatnya kiamat, hampir terjadinya kiamat yang besar itu, akan ada suatu keadaan seorang lelaki berjalan melintasi kubur seorang lelaki lain yang mati. Mestilah kan, kubur takkan orang hidup nak duduk dalam tu. Mesti orang mati. Cerita dia satu orang yang hidup macam kita ni, lalu di kawasan kubur, kita yang hidup ni kata apa? Sekarang tuan-tuan, bila kita lalu di kawasan kubur, kita disunahkan baca doa. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahikun. Salam sejahtera kepada penduduk negeri ini, ahlud diyar, alam barzakh. Antum sabiqun, kamu telah mendahului kami, meninggal dalam keadaan beriman, mati sebagai orang Islam. Wa nahnu insyaallah, dan kami yang hidup ni, kata Nabi, dengan izin Allah, lahikun, akan menyusul kemudian. Tuan-tuan, bila kita lalu di kawasan kubur, di samping kita doa pada orang yang mati, kita kesian pada mereka, tapi kita rasa syukurlah pasal kita masih lagi ada masa, masih lagi diberikan kehidupan. Maksudnya hari ini kita pergi tengok orang mati, ziarah kawan kita yang mati, mengunjung, kita doakan dia. Dalam masa yang sama, kita doakan dia itu, di dalam hati kita, nun jauh di dalam lubuk hati sanubari kita, kita bersyukur kerana masih diberikan nyawa. Cuma kita tak katalah, alhamdulillah, mati dah hang, aku dak lagi. Kita tak terbit kata macam tu. Hakikatnya, kita bersyukur. Kita dengar orang mati, kita dengar orang meninggal dunia, kita turut berduka cita. Dalam masa yang sama, kita bersyukur kerana masih diberikan ruang dan peluang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada detik dan ketika ini, orang yang hidup itu berkata, orang yang lalu tu, yang hidup tu, dia cakap apa? Dia kata apa? Ya laitani makanahu, alangkah eloknya, alangkah baiknya, alangkah beruntungnya sekiranya akulah yang berada di dalam kubur itu, adapun dia mengambil tempat aku. Maksudnya, di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu gambaran yang sangat menggerunkan, yang sangat mendebarkan, yang sangat menakutkan. Apa dia? Orang yang hidup berharap mati. Orang yang hidup lebih nak untuk mati, nak mengambil tempat orang mati berbanding dengan dia yang tengah hidup ini. Tuan-tuan boleh bayang atau tidak? Boleh imagine atau tidak? Orang yang hidup sudah tak mau hidup, kecewa dengan hidup, tak sanggup nak hidup, lebih baik mati daripada hidup. Adakah perkara itu telah berlaku? Nak hidup kan nak mati? Saya pergi balik sembang. Dia tak macam mana abang? Kita ni, nak doa mati kan nak doa hidup? Kita baru nak ni apa semua, hang duk kira nak mati apa? Kan? Manusia telah kecewa. Manusia telah berputus asa. Manusia dah tak boleh menanggung.
Apa dia yang berlaku ni? Sehingga dia kata, ya laitani. Lebih baik aku yang mati. Dia nak dia duduk di tempat tu. Tapi saya rasa setakat lah ni bila kita lalu, memang kita takut lah kan. Dan kita pun tak harap lah kita nak duduk di situ. Tapi itu keadaan dia. Tuan-tuan, kenapa para ulama bincang, syarah, ulas, kenapa permintaan ini berlaku? Apakah sebab yang mendorong, yang menjadi punca sehingga manusia minta untuk mati? Kenapa? Soalannya telah dijawab di dalam riwayat-riwayat yang lain. Agak-agak tuan-tuan, saya ingat kita pernah lalu hadis-hadis seperti ini. Kenapa manusia dah kecewa, dah berputus asa? Sekarang pun kita tengok banyak yang bukan setakat duk harap nak mati, terjun bagi mati pun banyak lah. Peras. Dah tak ada jalan keluar. Kelam, gelap masa depan. Tak tahu macam mana nak selesai. Tak tahu macam mana nak teruskan hidup ni. Duk tengok kuih kelam, kuih gelap. Sehingga akhirnya mereka mengambil tindakan bunuh diri. Nabi kata, akhir zaman orang tengok orang mati, dia harap dia yang mati. Tetapi kita saksikan sekarang ni tuan-tuan, betapa dahsyatnya tekanan hidup sehingga orang bunuh diri. Sekali kita tengok. Kata para ulama, permintaan ataupun tekanan yang menjadi punca kepada manusia itu sudah tidak nak untuk hidup adalah kerana tekanan dan dugaan kehidupan dunia. Dia tak berkait dengan, maksudnya dia minta mati tu bukan kerana dia nak selamatkan akidah, bukan kerana dia nak selamatkan agama dia, tapi dia minta mati tu sebab dia dah tak tahan, dia dah tak boleh tunggu dah, dia tak boleh nak hidup dah. Sebab apa kita tak tahulah. Mungkin putus cinta, kalah pilihan raya, tak boleh jadi Perdana Menteri ke, apa ke, mana kita nak tahu. Duk kena bohong banyak kali ke, macam-macam. Berkenan kat kawan tu pergi menikah dengan orang lain ke, perah menonggeng ke, mana kita tahu. Dalam hidup ni macam-macam. Kan? Yang dijanji tak jadi ke apa ke, kan? Orang nak bagi kat kita tak bagi ke apa ke, duit ke lagu mana ke, bini lari ke apa ke, anak tinggal ke, macam-macam lah. Betul tak tuan-tuan? Pasal itu dalam hidup ni, manusia apabila dia telah menemui jalan buntu, jalan mati, dia tak tahu nak pergi kok mana dah. Tuan-tuan, kalau kita jumpa jalan mati, jalan buntu kepada kehidupan ini, jawapannya hanya jalan apa? Dah jumpa jalan mati. Jalan tu pun dah tunjuk dah ke mana hang patut pergi. Nama pun jalan mati, mati ya. Duk tunggu apa lagi, duk canguk apa lagi, pergi mati. Kan? Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW kata apa? Hadis yang sama, cuma ada ziyadah, ada tambahan di hujung tu. Nabi kata, ma bihi hubbu liqa'illahi azza wa jal. Sesungguhnya permintaan dia, yang dia nak mati tu, yang dia nak masuk dalam kubur tu, yang dia tak mau hidup dah tu, bukan kerana agama, bukan kerana nak jaga agama, dak. Ma bihi hubbul liqa'illah, bukan kerana dia nak jumpa Allah, dak. Tetapi kerana tekanan hidup, kerana kesempitan hidup, kerana dugaan hidup yang berhubung dengan dunia, bukan akhirat. So, sebab itu tuan-tuan, kita tengok apa yang Nabi sebut ini sudah mula menunjukkan tanda akan berlaku. Di sesetengah tempat, apatah lagi yang berhubung dengan orang bukan Islam, lagi banyak yang kita dengar mati kerana tekanan dunia. Antaranya yang banyak bunuh diri ni sebab apa? Sebab dia bunuh diri, dia nak jaga iman.
Dia nak jaga akidah, dia nak jaga dia punya tauhid. Jarang kita dengar. Banyaknya kerana urusan dunia, hutang, dadah, kan? Hilang pekerjaan, perceraian. Orang buat disebabkan desakan hidup. Maka itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim ada tambahan yang disebut apa? Walaysa bihid din illa al-bala. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu ala qabrihi fayatamarraghu alayh. Nabi kata sesungguhnya demi Allah tidak akan musnah, tidak akan hancurnya dunia ini. Maksudnya tak akan kiamatlah. Sehinggalah satu orang laki-laki melintasi kubur. Fayatamarraghu alaih. Dia bergoleng-goleng. Ni lagi zakan. Dia bergoleng-goleng. Meratap. Duduk di tepi kubur tu, meratap, berguling-guling kan? Kenapa? Dia kata apa? Dia kata, ya laitani kuntu makan sahibil qabr. Alangkah eloknya kalau akulah yang berada di tempat sahib pemilik kubur ini. Menangis, meratap, bersungguh-sungguh nak mati. Kerana apa? Walaisa bihiddin, bukan kerana agama, bukan kerana nak memelihara agama, nak menjaga akidah, tetapi illal bala, tetapi kerana tidak sanggup lagi untuk menanggung ujian, bala dan cubaan hidup. Maksudnya berkaitan dengan dunia. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hidup manusia banyak kali dan selalu kita sebut ada 2-3 benda yang kita boleh ulas berkaitan dengan hadis ni. Pertama, bolehkah kita sebagai orang Islam ni doa bagi mati? Itu poin yang pertama. Apabila kita baca hadis ni, hadis di mana akan ada manusia yang lalu dan melintasi kawasan kubur, dia minta dia nak berada di tempat pemilik kubur. Ini bermaksud dia nak mati. Maksudnya dia nak mati. Dia mengharapkan kematian. Walhal dia sedang hidup. Alangkah baiknya kalau aku yang mati. Alangkah baiknya kalau aku yang dimandikan, aku yang dikafankan, aku yang dikebumikan. Bukannya dia, tapi aku. Maksudnya dia nak mati ya. Bolehkah kita berdoa untuk mati? Bolehkah kita mengharap untuk mati? Saya kena cakap juga benda ni tuan-tuan, bagi terang, bagi jelas ni. Pasal dalam keadaan semakin sempit, semakin sesak, semakin menekan, semakin mencabar ni, kita bimbang tuan-tuan. Tuan-tuan kita tak bimbang lah. Sebab tuan-tuan ada agama. Tuan-tuan ada hidayah. Tuan-tuan berada di atas taufik. Tuan-tuan ada iman. Kita tak bimbang insya-Allah. Tetapi kita risau. Kita baru tengok di Iraq, seorang wanita campak 2 orang anak yang kita tak boleh bayang. Naluri kasih sayang seorang ibu, manusia yang nama mak, macam mana dia sanggup, macam mana akal dia, kewarasan dia, sanggup campak hidup-hidup anak dia tanpa ada perasaan. Bila orang siasat, daripada laporan yang kita dengar, katanya tekanan akibat daripada masalah rumah tangga. Geram ke laki, tengok muka anak, nampak muka laki. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Macam tu kita dalam hidup ni, kita dengar di mana-mana tempat kan, yang sembelih anak, bergaduh kan. Mai satu perasaan ni. Boleh tak kita minta mati ni? Oleh kerana kita dah tak tahan dah. Duk nampak macam semakin teruk lah kan. Lebih baik kita mati ya. Banyak kita dengar.
Umpamanya di India lagi banyak. Di tempat kita saya tak ingat lah, tapi di India banyak. Minum racun beramai-ramai. Bunuh diri beramai-ramai. Bunuh dengan anak-anak sekali. Sekali kalau dia mati, dia fikir pula anak dia nak jadi macam mana. Lah dah tak tahu nak buat apa, tak tahu nak hidup macam mana, tak tahu apa nak jadi ke depan. Beli racun sebotol, tuang seorang segelas, langgah, mati semua, senang. Tutup cerita. Bolehkah orang Islam pergi sampai ke tahap itu? Tuan-tuan jangan main. Sebab itu antara benda besar dalam hidup yang Allah kurnia kepada kita, yang kadang-kadang kita tak rasa benda itu nikmat, benda itu besar, benda itu sangat berharga. Ketenangan dan kebahagiaan jiwa. Kedamaian hati, tenang. Benda tu bukan satu benda yang kita boleh beli. Bukan boleh beli. Pasal itu kita tengok ramai orang-orang popular, artis-artis yang glamour, bercerai rumah tangga dia walaupun duit banyak. Tak dapat bahagia, tak ada bahagia. Kalau nak diukur dari sudut kekayaan, kaya. Nak diukur cantik, dua-dua cantik. Cantik-cantik, kaya-kaya, glamour, popular, semua serba makneka duk ada. Bercerai juga. Yang huduh menikah bawah pokok apa, menikah tak ada kenduri apa semua ni, lekat elok, bahagia. Tengok ke muka kita pun tak teringin. Ketenangan. Ada orang yang duduk dalam rumah yang besar. Rumah yang tersergam indah. Sehingga kalau masuk kita pun boleh sesat dalam rumah tu. Tetapi sunyi. Bukan sunyi tu kerana tak ada orang. Tapi kerana Allah mencabut sakinah, mawaddah, rahmah, ketenangan, kecintaan dan kebahagiaan. Sebab itu saya baca dalam tulisan Ustaz Hasrizal. Pagi tadi saya duduk tengok Facebook, saya baca dia tulis sikit. Dia kata saya ingat dia sekarang duduk di Ireland. Dia kata antara benda yang paling banyak dilaporkan di media barat, khususnya di Ireland tu, di Ireland ni dekat dengan Britain, dia duduk di situ. Dia kata antara benda yang banyak yang terpaksa dihadapi oleh pihak berkuasa, maksudnya kerajaan lah, polis lah, JKM, bos semua ni lah macam kita ni, adalah keganasan rumah tangga sepanjang tempoh berkurung. Sebab itu di China, negara yang pertama terkena wabak ni, kadar perceraian paling tinggi selepas daripada tempoh berkurung. Ni tuan-tuan yang duk kurung dalam rumah ni, bukan kita Malaysia ya. Seluruh dunia mengamalkan kurung dalam rumah ni. Kurung dalam rumah, suruh duduk dalam rumah ni bukan kita ya. Dan di negara-negara yang kita sebut tadi ni, di Ireland, di China tadi ni, antara benda kesan daripada duduk dalam rumah tu apa dia? Bercerai. Keganasan rumah tangga. Sebab itu dia bawa satu hadis menarik, hadis yang dia kongsi tu. Ustaz Hasrizal bawa, dia kata ini untuk kita orang Islam lah. Orang Islam, pasal itu dia tak boleh lari daripada Nabi. Dia bawa hadis yang mana Nabi kata Allah apabila nakkan satu keluarga itu bahagia. Tengok. Nabi kata bila Allah yang nakkan keluarga itu bahagia, rumah tangga itu tenang, suami isteri itu baik, Allah akan campak ke dalam rumah tangga itu, ke dalam hati suami isteri itu. Apa dia? Ar-rifqa. Apa dia ar-rifq? Ar-rifq, apa dia? Kita ada orang nama Rafiq. Apa makna Rafiq? Rifq. Iaitu perasaan lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut ni artinya apa? Perasaan tenang, perasaan tak mudah marah, perasaan waras, berfikir panjang, bersikap rasional. Semua itu terkandung dalam perkataan lemah lembut.
Sebab itu rumah tangga, tak kira lah hebat bagaimanapun perkahwinan dia, menelan kos jutaan ringgit masa dia kahwin dulu. Buat dengan penuh kemegahan. Tapi kalau Allah tak tahu, tak campak ar-rifq, tak akan ada ketenangan. Paling lama lepas pergi honeymoon, tak dan balik main honeymoon. Pi berdua, balik sorang-sorang. Pak tanya, mana lelaki hang? Tak tahu. Baru balik honeymoon. Honeymoon ni makna bulan madu. Baru balik honeymoon. Belum lagi monthly moon. Bulan-bulan tu. Nampak tak tuan-tuan? So macam mana kita nak hadapi keadaan ini? Dalam Islam, Nabi ajak banyak benda soal ketenangan. Tenang. Pasal itu dalam Islam, dia ada salat, zikir, tahajud, qiyamul lail, Quran, sedekah. Semua itu Allah janji ketenangan. Pasal itu orang bila dia mari duduk masjid, dia salat, dia rasa tenang. Lepas tu dia boleh doa pula. Dia mai awal, dia semayang. Dia duduk seorang-seorang. Kadang-kadang orang kita ni, dia tak rasa tenang duduk di masjid. Dia boleh mai awal, dia duduk seorang-seorang. Dia zikir, astagfirullah, astagfirullah. Dia niat i'tikaf. Dia buka Quran, dia belik, dia semayang sunat. Kadang-kadang duduk saja, dia renung. Dia dapat tenang. Yang mana benda itu tak ada nilai juta dia boleh beli. Kalau sejuta nak beli pun tak ada. Pasal itu kita tengok orang-orang yang hebat. Maradona, tuan-tuan kenal tak? Madonna ke Maradona? Saya pun tak tahu yang mana seorang. Mati makan dadah. Dan banyak artis-artis. Dulu dia bercerita siapa tak tuan-tuan kenal kot. Tapi terkenal-terkenal lah semua. Terlebih makan dadah. Terlebih minum arak. Bukan lapak. Orang makan dadah ni bukan lapak. Pasal apa yang makan sangat? Lapak kot. 3-4 hari tak makan. Tak ada orang lapak makan dadah. Orang lapak makan nasi kandang. Pasal apa dia makan dadah? Bukan kerana lapar, bukan kerana sedap. Orang makan dadah ni kerana nak ketenangan. Apabila dia makan dadah, dia khayal. Bila dia khayal, dia lupa masalah. Itu saja. Macam tu minum arak. Bila mabuk dia lupa masalah. Semua itu dibuat untuk mengangkat masalah. Islam, dia ada lebih cara. Tapi kita minum arak, lepas kita sedap, habis mabuk lena, mabuk mangkit, fikir balik. Serabut langgah lagi. Arak macam tu juga, lalah kali mati. Tapi Islam, agama kita ni, serabut macam mana pun, ada jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuan-tuan baca dah ayat tu? Ayat 1000 dinar. Bisa tak baca kisah ayat tu? Kisah ayat itu turun kerana seorang sahabat yang anak dia ditawan. Ayat tu tak nama 1000 dinar pun. Kan? Orang Melayu kita buh 1000 dinar tak apalah. Tapi ayat tu nilai dia berjuta lebih. Ayat tu nak bagi tahu kata, apapun masalah kita, apapun problem kita, buntu kita, mati, tak ada jalan keluar. Allah kata taqwa, makhraj, ada jalan keluar untuk kamu. Ayat ini kata ulama, dia turun kerana seorang sahabat yang anak dia ditawan oleh orang kafir. Orang kafir tangkap anak dia jadi tebusan. Maksudnya kalau jadi tebusan tu, adat kata mati ya. Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak tolong? Macam mana kita nak selamatkan anak saya ni? Boleh tak Rasulullah tolong? Hantar tentera ke apa ke? Saya nak minta Rasulullah tolong. Selamatkan anak saya. Bebaskan anak saya. Dia punyalah susah hati. Tak tahu apa dah nak buat ni, mai jumpa merayu kat Nabi. Nabi tak mampu nak tolong. Nabi tak ada kekuatan, kemampuan nak tolong. Cuma Nabi pesan,
kau bertakwa kepada Allah dan perbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah, yang kita sebut dengan al-hauqalah. Tuan-tuan, kalau ada masalah, ada problem, ada semak perut ke, ada apa benda tak tahu nak keluar kok mana, tak tahu siapa nak boleh tolong, perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Meratus tu sikit-sikit sudahlah. Habis dah kita, habis dah jahanam dah, jam dah, habis dah melingkup dah, tak ada apa. Cukup mah, dia memang tak membantu. Duk sengap Ustaz, la haula wala. Si ayah ni balik rumah tak tahu nak buat apa, berserah, bergantung bulat kepada Tuhan, tawakal penuh. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Duk sat dengar bunyi orang ketuk pintu. Selang tak beberapa lama dia dengar orang ketuk pintu. Dia buka-buka, tuan-tuan, subhanallah. Anak dia berdiri terpacak. Allah hantar balik. Selamat. Siapa pergi selamat? Tak ada. Siapa hantar balik? Tak ada. Allah. Allah. Itulah yang Allah maksudkan. Wa may yattaqillah. Tuan-tuan, awak mana yang tak ada bini ke, tak menikah lagi ke, bini mati ke apa ke, baca lah. Ini Tuhan hantar mai lah. Bidadari syurga. Sebelum ni tak baca, lepas-lepas kuliah ni baca tak berhenti. Dia cakap pasal ni, aku seronok ni zikir ni bagus. Fadilat dia besar. Pak dia tanya, siap dengan bawa balik 100 ekor unta. 100 ekor 10 macam tu lah. Bukan kata dia balik selamat. Dia balik selamat tu pun besar tuh dah. Bawa balik unta lagi. Unta hak musuh tu. Pak dia kata, macam mana ni? Pak dia tak percaya tau. Tak percaya. Pasal itu manusia ni, kadang-kadang dia tak tahu macam mana Tuhan nak tolong dia. Sehingga dia sangka Tuhan pun tak boleh tolong. Sebab bila kita baca Tuhan macam kita kata habis doktor pun kata tak boleh buat apa. Aku tanya orang lain pun semua tak boleh buat apa. Tetap macam mana dia? Dia kata, depa yang masa duk berkemah tu nak balik apa semua tu, lupa dia. Boleh pergi terlupa dia seorang tu. Depa pun pergi tinggal dia. Tak ambil, tak apa bawa sekali dengan dia. Dia lari balik. Kita kalau bahasa orang biasa, macam mana boleh pergi terlupa punya besar gedabak tu? Satu orang boleh pergi lupa. Allah lupakan. Tu hebat, tuan-tuan. Pasal tu kita kalau ada masalah, jangan minta mati ya. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi tak bagi kita minta mati. Maksudnya tindakan kawan ni salah. Tindakan dia minta mati tu salah. Tetapi dia minta kerana dia tak ada apa lagi dia nak boleh buat. Maksudnya tak boleh Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, nanti tak tahulah kan tuan-tuan. Bukan kata sakit teruk, kadang-kadang sakit sikit pun kita tak larat nak tanggung, kita ingat nak mati. Kan mati pun tak apa. Duk mati situ, mati sungguh menyesal lagi. Kan? Dia kata aku mati tak apa, lepas tu bini dia kata, "Acik nak duduk dengan siapa?" Oh, tak apa. Kalau hok tu duduk seorang boleh Anak-anak banyak hampir rumah depa. Tapi kalau hok cakap tu muda, hak sakit pun mangkit balik. Itu saya melawak. Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak kontra balik dengan hadis tadi ya. Hadis tadi kata ni akhir zaman. Nabi cerita tu bukan makna boleh. Nabi cerita tu bukan makna boleh minta mati. Nabi cerita tu keadaan masa tu jadi lagu tu. Keadaan dia macam tu. Tapi bukan kata benda yang dia buat tu boleh. Tuan-tuan kena faham hadis kiamat, bila Nabi sebut, bukan makna boleh. Sekejap lagi, tuan-tuan silap faham. Saya bagi contoh macam ni ya. Akhir zaman, ramai orang berzina. Apa maksud dia? Tuan-tuan pun tengok berzina sana, berzina sini, tangkap. Apa berzina
Memang ni yang Nabi sebut. Pakcik tak baca hadis ke? Awak yang banyak sangat orang duk berzina dalam negeri ni, dalam kampung ni. Ya Allah pakcik, ini benda yang Nabi sebut. Nabi sebut akhir zaman banyak orang berzina. Pakcik jangan duk pelik. Inilah norma baru. Kalau kami tak berzina, tak jadi kiamat nanti. Pasal zina. Kan? Betul kan tuan-tuan? Nabi nak cerita benda tu haram, benda tu salah, benda tu tetap berdosa. Cuma akhir zaman manusia dah dicabut iman, dah dicabut takwa sampai tak kira halal haram. Itu yang Nabi nak cerita keadaan tu, bukan Nabi nak kata boleh. Satgi duk pi faham sembang di kedai kopi, hang sabar sat. Lo tak boleh berzina dekat akhir zaman Nabi kata boleh. Awak pasal masa tu banyak tu makna boleh buatlah. Dia pi syarah pandai ke diri ni payah agak tak berguru ni kan. Nampak? So Nabi nak bagi tahu keadaan macam tu tapi tak boleh tak boleh. Kok lah tuan-tuan pi jumpa pi melawat kawan-kawan lama kan duk sakit teruk duk lorak kan dia kata aku ni ingat mati pun tak apa. Hai tuan-tuan sebagai orang yang dah mengaji pun kena larang, kena tegur, kena perbetul. Nabi kata la yatamannayanna ahadun minkumul maut. Nabi kata ni, dia guna la yatamannayanna. Jangan sesekali kamu bercita-cita, tamanni. Jangan sesekali kamu berharap, bercita-cita, minta al-maut, untuk mati. Nabi kata Jangan siapa-siapa di kalangan kamu minta, berdoa, berharap, bercita-cita nak mati. Sebab apa? Lidurrin nazala bihi. Kerana tak tahan lagi menanggung kesakitan dan ujian. Nabi tak bagi. Hadis Bukhari Muslim. Nabi kata jangan. Kadang-kadang kita sakit, kita tak tahan macam hadis tadi dah. Tak larat nak tanggung dah, kecewa kan. Apa? Mati senang. Kan? Nampak? Nabi kata fa in kana la budda. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut. Habis sangatlah kalau dia nak juga mati, kalau tak boleh la budda ni kalau tak boleh jugalah nak mati juga, dia hanya boleh kata lagu ni saja. Ni ikut tuan-tuan lah esok ni dah perah dah tak mau hidup lah, apa tak tahu apa lah kan. Dah tak tahu nak pergi kok mana lah. Kan? Nak minta mati terus tak boleh. Ya Allah aku nak mati. Ya Allah aku tak mau hidup. Ambil nyawa aku ya Allah. Cabut nyawa aku ya Allah. Aku tak mau dah. Marah kat bini dia. Pasal apa? Dia pesan suruh masak tu, pergi masak lain. Dia nak mati. Yang bini pun geram kat lelaki. Pesan suruh beli tu, pergi beli lain. Pesan ayam, pergi beli daging. Nak mati. Nak mati lah. Nak mati. Sikit-sikit nak mati. Laki dia tak apa, nak mati. Mati lah. Dia pergi cari orang lain masak daging. Kita ni orang Islam pasal tu tuan-tuan tengok. Negara orang Islam ni digambarkan teruk lah. Tuan-tuan pergi mana-mana tempat miskin, pelarian, perang pun orang Islam lah. Tapi jarang lah. Bukan tak ada, ada juga. Tapi tak banyak orang bunuh diri. Nampak? Orang Islam ni dia ada iman tu. Jarang lah kita dengar orang Islam gantung, terjun jambatan. Jarang lah. Tapi di negara-negara orang bukan Islam yang maju, canggih, yang kereta api laju, tepat masuk kan, Jepun. Dia ada satu, tuan-tuan, di Jepun dia kata ada satu hutan. Hutan tu memang masuk, tak keluar. Bukan Baitul Ma'mur. Yang malaikat masuk tak keluar. Yang ni, mereka masuk untuk bunuh diri. Di hutan tu. Dan memang orang bunuh diri di Jepun ni tinggi. Kita pun heran. Nak kata marah kereta api laju, kereta api lambat, kereta api laju. Nak marah kata tak maju, maju. Tamadun, bersih. Kok kotok, aku tak tahan lah duduk sini. Kotok, bunuh diri, bersih. Sampai kata ikan pun boleh hidup dalam sungai. Tu pun bunuh diri. Pasal apa? Tu dia tuan-tuan. Bersih, maju, moden, laju, canggih, hebat. Tapi dalam hati tak tenang. Pasal itu dunia itu di hati.
Kaya itu, Nabi yang kata, kaya itu di hati. Tenang itu di hati. Cantik itu di hati. Bukan di mata. Faham tak? Kalau satu orang dia rasa cukup, cukup. Kalau satu orang tak cukup, banyak mana pun ada, tak cukup. Pasal itu di hati. Pasal itu Nabi minta hati itu supaya apa? Kaya. Kaya hati sebelum kaya tangan. Pasal kalau tangan kaya, hati tak kaya, duk haloba situ. Tapi kalau hati tu cukup, tangan cukup, mulut cukup, kaki cukup. Itu Nabi SAW sebut. Okey tuan-tuan, tuan-tuan nak kata apa ni? Kalau nak mati juga, tak payah dah. Nasihat pun nasihat, ceramah pun ceramah, tegur pun tegur. Tak ada nak mati juga. Doa lah, doa ni. Pasal kita tak tahu. Kadang-kadang kita sangka mati tu baik untuk kita, tapi kita tak tahu. Ada orang tanya tuan-tuan, pasal apa orang jahat umur panjang, orang baik kadang-kadang umur pendek? Dia sebenarnya panjang pendek ni semua ada hikmah. Betul tak? Saya bagi contoh. Orang jahat kalau dia panjang, sekali kita akan tengok dalam nas, dalam dalil. Tapi secara mudahnya macam ni, tak payah duduk suhati lah. Kalau tuan-tuan baik umur pendek, pasal apa? Sebenarnya bagus. Orang baik pendek umur bagus di atas dua sebab. Satu, kalau tuan-tuan ni baik mati. Tengok dia tu noh, rajin pergi sembahyang, rajin baca Quran, tapi mati muda, 40 mati dah. Tengok kawan tu, masjid pun tak pernah pergi, 70 tak mati-mati lagi. Aku duk ingat macam tak mau pergi masjid. Apakah rahsia pak cik umur panjang? Pak cik tak pergi jemaah langsung. Kalau hang nak panjang macam pak cik, hang jangan pergi jemaah, hanya pergi sembahyang. Hang tengok banyak orang pergi sembahyang mati awal. Kadang-kadang kita tertanya-tanya tau. Kita tertanya-tanya, pasal apa Allah Ta'ala bagi mati, bagi orang jahat panjang umur. Kan? Panjang umur. Tuan-tuan, kerana orang yang baik masuk tak? Kita azan tu kalau panjang umur. Kita sambung balik lepas ni insya-Allah taala.
Bismillah. Okey tuan-tuan. Doa ini Nabi ajar kepada kita untuk baca sebab apa? Kerana manusia dia tak tahu apa sebab Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Saya kata tadi kalau orang baik mati awal, pertama kerana Allah nak selamatkan dia. Kalaulah dipanjangkan usia dia, kita tak tahu adakah dia boleh istiqamah di atas kebenaran yang dia ada sekarang. Sekarang tuan-tuan semua di atas jalan yang benar. Di atas petunjuk. Berada dengan apa? Dengan jalan yang elok. Tuan-tuan berada di atas iman. Di atas amal. Kalau Allah ambil sekarang, ini suatu kebaikan untuk kita. Kerana kita menutup hidup ini dengan kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala biar panjang, kita tak tahu sama ada kita boleh istiqamah. Ataupun mungkin kita risau kalaulah diberi lagi tempoh masa yang panjang, kita akan tergelincir, terkeluar daripada jalan yang kita ada sekarang. Sebab itu kita tak tahu. Allah Ta'ala ambil itu elok dah. Pasal apa? Dalam dia duk elok, dalam dia duk salat, dalam dia duk pergi masjid, dalam dia duk mengaji, Allah ambil. Mana tahu Allah biar setahun dua lagi, dia mula jauh pada masjid, dia mula jauh mengaji, tang tu dia mati. Oh, naya. Itu antara sebab kadang-kadang Allah ambil orang-orang yang saleh ni awal. Muda. Manakala kalau Allah Ta'ala biarkan orang-orang saleh ni, biasalah. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, janganlah kamu minta mati sebelum sampai masanya. Kerana apabila kamu mati, yang rugi adalah kamu sendiri. Kerana terputusnya amalan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah memanjangkan usia orang beriman. Tengok Nabi habaq rahsia. Kalau beriman, Allah panjang umur, ada rahsia dia. Apa dia? Melainkan illa khaira. Allah nak bagi masa yang panjang untuk dia menambah amal. Dia pikir tu pula. Saya ni ustaz bagus dah, baik dah. Alhamdulillah. Tapi tak mati-mati lagi. Macam mana? Tadi ustaz kata kena mati awal. Tak lah, mesti lagu tu. Kalau orang yang bagus macam tuan-tuan ni tak mati-mati juga. Apa dia? Allah nak bagi masa lagi untuk buat kebaikan. Dan orang beriman ni kalau Allah Ta'ala tangguh umur dia, bagi masa lagi dekat dia, Allah nak bagi peluang untuk dia buat baik. Cuma dia kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab nak istiqamah ni bukan senang. Yang tu yang kita risau tu kan. Okey. Kalau orang yang jahat, Allah Ta'ala matikan awal pun sebenarnya ada bagus juga. Orang jahat mati awal pun bagus, mati lewat pun bagus. Semua Allah buat ni bagus belaka. Pasal kalau dia mati awal, taklah banyak sangat kalau biar lagi mungkin lagi jahanam. Betul tak? Tengok dalam 30 tahun punya sakan hero, mau kalau biar lagi lama aku tak tahu apa nak jadi ya. Kan? Maka Allah ambil. Bila Allah cabut, artinya berhentilah kejahatan dia. Bila berhenti kejahatan dia, tentu rahmat untuk dia. Pasal apa? Kalau bertambah lagi umur dia, bertambah lagi kejahatan dia, bertambah lagi dosa dia, bertambah lagi hukuman dia. Tapi kalau orang jahat Allah biar, bukan Allah setuju, bukan Allah sayang. Tapi Allah nak bagi masa untuk dia bertaubat. Allah biar lagi. Hidup, buat lagi tak elok. Hidup lagi, buat lagi tak elok. Allah kata ambil lagi masa. Sebab itu Nabi kata doalah dengan doa. Ini yang mana kita serahkan ajal maut kita di tangan Tuhan. Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairan li. Allah, doa dia mudah ya. Allahumma ahyini. Ya Allah, kau bagilah, kau hidupkanlah aku, panjangkanlah usia aku. Allahumma ahyini, ya Allah, kau hidupkan aku, kau panjangkan usia aku. Jika apa? Makanatil hayah. Makanatil hayah khairan li. Jika hidup itu lebih baik untuk aku. Maksudnya kalau aku hidup ni menambahkan pahala, mengembirakan orang, menyenangkan orang lain, boleh buat baik lagi, kau panjang, kau yang tahu.
Tapi wa tawaffani, kau matikanlah aku, cabutlah nyawa aku. Sekiranya idza qanatil wafa, jika mati itu lebih baik, khairan li, jikalaulah kematian itu lebih baik, sesungguhnya kau mengetahui, matilah aku. Sebab itu antara benda yang Nabi tak suka, hidup panjang tetapi menyusahkan orang. Doalah tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak sempat menyusahkan orang. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada aku dipanjangkan usia sehingga nyanyuk. Bila tuan-tuan nyanyuk memang bagus. Tuan-tuan minta doa bagi panjang umur, jangan panjang sangat. Ya Allah, bagilah panjang. Ya Allah, bagilah umur aku panjang. Bagilah aku mati lambat. Minta panjang umur, mati lambat. Mati lambat sungguh, tapi duk ramah tai. Nyanyuk. Pasal tu kita tak mau panjang umur. Kita mau panjang umur dalam kebaikan. Panjang umur dalam iman. Panjang umur dalam taqwa. Panjang umur dalam menyenangkan orang, bukan menyusahkan orang. Kalaulah kita rasa lagi panjang kita nak sakit, apa nak jadi tak ketahuan, orang lain pula terganggu dengan kita, matikanlah aku lebih baik ya Allah. Ini doa yang Nabi minta. Fikir panjang. View Nabi tu jauh. Pandangan Nabi tu jauh. Dia tak nak menyusahkan orang. 63 Allah ambil. Sakit 5 hari je. Nabi sakit dalam 5 hari je. Lepas tu Nabi wafat. Bayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup sampai 80, 90, sakit 30 tahun. Mula-mula 3 hari jaga, senyum. 3 minggu jaga, tak senyum dah. Daripada 3 hari jaga, dia senyum lagi. 3 minggu jaga, dia tak tahu nak senyum. 3 bulan jaga, dia ketahuan. Pasal tu tuan-tuan, cabaran nak jaga orang sakit ni. Pasal tu Allah Ta'ala bagi pahala besar betul jaga orang sakit. Jaga orang sakit lain pada jaga orang sihat. Jaga anak masa sihat dengan sakit sama. Sihat, dia makan kediri, mandi kediri, semua dia buat kediri. Kita memang kita jaga, tapi dia buat semua sendiri. Tapi sakit. 10 orang anak, mak bapak boleh jaga. Dialah masa 10 tu semua sihat. Matang 10 anak tak boleh jaga dua tu sakit. Tapi kalau sihat, semua sihat. Kalau mak dia boleh jaga diri, tak ada masalah. Sebab itu kadang-kadang kita tak duduk pada kerusi dia. Kita tak duduk pada kasut dia. Kita tak duduk pada tempat dia. Kita tak faham apa yang dia tanggung. Lepas tu macam mana Ustaz? Kita bunuh dia, beracun pergi mati bang. Dah lah. Ustaz ni macam mana ni? Saya duk jaga mak saya sakit. Allah nak bagi hang pahala lah tu. Kita bila bagi mandi mak kita ke, bagi mandi orang sakit ke apa, kita faham ni pahala. Hak tu yang boleh pujuk. Ni tuan-tuan, ni. Tuan-tuan jangan duk kata, ni hang jaga mak aku bagi hang 3,000 sebulan. 3 juta pun aku tak mau. Tuan-tuan, dengan jaga orang sakit ni, duit dah tak ada nilai tau. Pasal tu kadang-kadang orang yang jaga orang sakit ni, lari malam. Tapi yang boleh duk bagi kita istiqamah, duk jaga orang sakit ni, pasal apa tau? Pasal kita duk fikir dosa, pahala, syurga, neraka, balasan Tuhan tu yang ikat kaki tak lari tu. Tu yang anak tak tinggal tu. Pasal apa? Pahala lah, basuh mak aku ni, masuk syurga lah. Mungkin semayang tak banyak, baca Quran tak banyak. Esok timbang-timbang atas pahala. Berat lah, duk bela orang tua ni. Sabar pila. Dalam sabar tu, dia ketam juga mulut tu. Allah rahmat kita insya-Allah. Dan kalaulah mati tu lebih baik, mati ya. Sebab itu orang tanya Nabi SAW. Orang tanya Nabi, siapa orang yang paling baik? Nabi kata tuba. Orang yang paling bahagia, paling untung, paling seronok, man tala umruh. Orang yang panjang umur, dalam masa yang sama amalan dia pun baik. Dan akhir sekali tuan-tuan, kita tutup malam ini dengan satu doa
Saya baca, tuan-tuan baca, kita amal, lepas salat kita baca, lepas baca tahiyat baca, dalam sujud baca, lepas semayang baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Pri ni, doa pri, tak payah banyak apa. Nak bagi pri, beramal ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada engkau untuk izin, untuk bagi aku buat benda baik. Wa tarkal munkarat, dan untuk aku tinggal benda-benda yang jahat. Wa hubbal masakin, dan perasaan sayang pada orang miskin. Orang kaya tak payah minta kat Tuhan. Pasal apa? Pasal apa kita minta hubbal masakin? Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Aku minta rasa cinta pada orang miskin. Tapi orang kaya kita tak minta. Pasal orang kaya tak minta pun kita cinta. Betul tak? Orang miskin ni kena Allah kurnia baru kita rasa orang ada duit kita sayang. Pasal tu Nabi kata hubbal masakin. Wa antaghfirli wa tarhamni, kau ampunlah dan kau rahmat aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Jika engkau nampak akan jadi tak elok di dalam negeri dan di dalam keadaan ini. Nah, ni kita minta kat Nabi ni. Kita minta kat Allah ni. Nabi ajak kita minta kat Allah. Jika kau nampak keadaan nak jadi tak elok dan kau nampak aku akan rosak, kau matikanlah aku. Tu cantik tu. Kita kata apa? Wa idza aradta fitnatan fi qaumin, jika engkau nak timpakan satu musibah, engkau nak timpakan bala, engkau nak turunkan satu benda yang tak elok, dan kalau aku hidup, aku pun mungkin musnah, kau matikanlah aku sebelum turunnya benda tu. Kadang-kadang ada orang mati 2018 kan. Kita kata, rugi. Sayang no. Tak dan tengok 2020. Tak dan tengok wawasan 2020. Tak dan tengok kereta terbang. Tak dan tengok. Kita terbang sungguh. Kapal terbang pun tak terbang. Bukan kereta tak terbang, kapal terbang pun tak terbang. Sampai kita bila tengok balik orang yang mati 2018, lega hampa awak ah. Hampa tak ada jumpa COVID ni. Pi masjid tak ada duduk tutup muka ni. Kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi panjang ni pasal apa? Nak bagi pahala kita sabar di atas balak ni. Semua baik lah, tak ada tak elok Tuhan buat. Mana tahu 2021 mai sinar lain pula. Kan? Allah rahmat kita insya-Allah. Itulah hadis yang kita baca malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat dan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita. Dan saya doa semua tuan-tuan dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jikalah dipanjangkan umur itu menyebabkan kita rosak, kita doa Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan iman dan taqwa kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.